Sekejap ya. Okey, yang soalan pertama, blank plants belong to Mrs. Leong. Okey, jadi first kali apabila kita nak tentukan dia punya pronoun, kita mestilah tahu apa dia punya noun. Ya, apabila kita nak tahu apa dia punya pronouns, mesti tahu dia sedang bercakap tentang noun yang mana satu. Kita nak ganti noun yang mana. Contohnya, dekat dalam soalan pertama, dia punya noun dia ialah plants, ya. Plants, iaitu tumbuh-tumbuhan lah. Itu ialah dia punya noun. Apakah ganti nama yang sesuai dengan plants? Sekejap ini ialah dia punya noun dia. Jadi first kali cikgu nak tarik perhatian kamu kepada huruf S dekat hujung perkataan plants ini. Kan? Plants, ada S dekat belakang dia. Maksudnya ini ialah plural noun. Jadi minggu lepas cikgu dah bagi tahu dah apa maksud plural noun. Ada tak pelajar yang boleh beritahu cikgu apakah maksud plural? Tolong angkat tangan kalau ada. Apa maksud plural? Seperti yang cikgu bagi tahu minggu lepas. Ingat lagi tak? Lebih daripada satu. Apa dia? Angkat tangan dulu. Apa maksud dia? Ya, Muhammad Mikael. Lebih dari satu. Ya, plural ini bermaksud lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kalau satu sahaja apa kita panggil Mikael? Apa? Kalau satu sahaja kita panggil apa? Singular. Singular. Okay, very good. Very, very good. Ya. Alright, jadi kalau singular, satu sahaja. Kalau plural, lebih dari satu. Itu saja. Ya, tak susah kan? Jadi plants ini ialah plural noun. Macam mana kita tahu dia plural? Sebab ada huruf S dekat belakang itu. Kalau dia ialah singular, maka dia cuma plant. Ya, tetapi sebab dia ialah plural, lebih dari satu, maka ada huruf S di belakang dia. Sebab dia ialah plural noun, maka kita kena dia punya pronoun dia pun perlu plural lah. Dan macam mana kita nak tahu dia ialah first, second ataupun third person? Dia punya first, second ataupun third person, kita kena tengoklah. Adakah pelan itu yang sedang bercakap? Tidak. Adakah pelan itu yang sedang mendengar? Tidak. Jadi, dia ialah third person, ya. Third person. Maka sebab dia ialah third person dan dia ialah plural, maka dia punya jawapan dia ialah these. Ya, jawapan dia ialah these. These plants. Ya, pokok-pokok ini. Pokok-pokok ini. These plants. Jawapan dia ialah these sebab first kali plant ini ialah plural. Kalau dia singular, kita panggil this. Ya, kalau singular, kita panggil this. Kalau plural, kita panggil these. Okey. Nombor 2, Ahmad has a cute cat. Okey, sebab dia ialah cat. First kali dia punya noun dia ialah cat. Ya, sebab Ahmad has a cute cat. Blank is from Bangkok. Maka dia nak kata bahawa kucing itu berasal dari Bangkok. Ya, berasal dari Bangkok. Dan sebab dia dah guna dah perkataan cat dekat sini, dia tak boleh guna perkataan cat lagi sekali. Maka dia ganti dengan it. Ya, diganti dengan it.
Ahmad has a cute cat. It is from Bangkok. Okay. Nombor 3. Mr. and Mrs. Lee took blank children to the zoo. Alright, untuk soalan nombor 3, dia punya noun dia ialah Mr. and Mrs. Lee, ya, Encik dan Puan Lee. Macam mana kita tahu? Sebab ayat dia bermaksud Encik dan Puan Lee membawa anak-anak mereka membawa anak-anak mereka pergi ke zoo. Kan? Anak-anak mereka lah. Kan, children maksudnya anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak Mr. and Mrs. Lee. Oh, bersin saja. Anak-anak Mr. and Mrs. Lee. Maka Mr. and Mrs. Lee ialah plural. Ya, Mr. and Mrs. Lee ialah plural. Sebab ada dua kan? Sebab ada dua, maka dia lebih daripada satu, maka dia ialah plural. Jadi dekat sini jawapannya ialah their. Ya. Mereka punya. Their bermaksud mereka punya ataupun milik mereka. Apa yang milik mereka? Children. Anak-anak mereka. Ya, their children. Anak-anak mereka. We built the sand castles all by blank. Kami membina istana-istana pasir itu dengan siapa? Dengan sendirilah, maksudnya dengan diri sendiri, dengan kami sahaja. Maksudnya kami membuat dengan kami sahaja. Maka dekat sini jawapannya ialah all by ourselves. Dia punya noun dia ialah we. Ya, dia punya noun dia ialah we. Sebab bila dikata ourselves, oleh kami sendiri, ya, oleh kami sendiri. Kami tu siapa? We lah. Ya, we. Dia punya noun dia ialah we, iaitu kami. Kami itu siapa? Kita tak tahu. Tetapi sebab noun dia ialah we, oleh kami sendiri bermaksud all by ourselves. Oleh kami sendiri, ya. Okay. Nombor 5, blank mother works as a teacher. Okay. Yang ini ialah tanda soal. Kan ada tanda soal dekat belakang ni kan? Maka ini ialah satu soalan. Maka dekat atas ni sebenarnya hanya ada satu sahaja yang ialah kata soal, iaitu whose. Ya, whose. Whose mother works as a teacher, ya. Ibu siapa yang bekerja sebagai seorang guru. Ya, macam mana kita tahu? Sebab dekat belakang dia ada tanda soal. Alright. Nombor 6, the dog is fierce. Okay, dia punya noun dia ialah the dog lah. Kan, anjing itu. Anjing itu ialah dia punya noun dia, kata nama dia. Blank barks at strangers. Dia menyalak kepada orang yang dia tidak kenal. Ya, anjing itu menyalak kepada orang yang dia tidak kenal. Maka sebab dog ini ialah seekor sahaja dan dia ialah binatang, maka kita gunakan it. It barks at strangers. Nombor 7, the boys are happy because blank father bought for them some presents. Budak-budak lelaki itu berasa gembira kerana ayah mereka membeli kepada mereka beberapa hadiah. Okay. Jadi ayah mereka itu siapa? The boys lah kan. Alright. Boys, ya, maksudnya ada lebih dari satu. Ya, the boys bermaksud dia lebih dari satu. Boys, ya, budak-budak lelaki. Dan
sebab dia lebih daripada satu, dan ayat ini kata ayah mereka, maksudnya ayah milik mereka. Ayah siapa? Ayah mereka. Jadi jawapan dekat sini ialah their father bought for them some presents. Okey, sebelum cikgu sambung, ada yang nak tanya soalan ke? Ada tak yang nak tanya soalan? Kalau ada yang nak tanya soalan, at any time ya, tolong angkat tangan ya. Kalau ada yang nak tanya soalan, tolong angkat tangan. Okey. Alright. Nombor 8. Ni sama juga, dia ada tanda soal kat belakang ni, maka jawapan ialah whose. Okey. Ada tak yang nak cuba jawab nombor 9? Ada tak yang nak cuba jawab nombor 9? Ada tak? Tak ada, seorang pun. Kalau tak ada, cikgu sambung je lah ya. Alright. Nombor 9, okay, cara kita jawab dia ialah first kali kita tengok dia punya noun. Noun dia ialah apples. Ya, noun dia ialah apples. Sama juga dengan soalan nombor 1 tadi, dia ialah plural noun sebab dia ada S di belakang dia. Kan? Sebab dia ada S di belakang dia, maka dia ialah plural noun. Maka ayat ini nak kata apple-apple ini berasa masam. Ya? These apples are sour. Apple-apple ini berasa masam. Maka jawapan dia ialah these. Ya, kenapa these? Sebab dia ialah plural. Ya, sebab dia ialah plural, maka jawapan dia ialah these. Kalau singular, jawapan dia ialah this. Alright. Next, we did the homework all by. Sama juga dengan atas ni kan ada all by tu kan. Ya, kami buat semua kerja rumah kami sendiri, dengan sendiri. Maksudnya all by ourselves. Ya, kami sendiri. Alright, nombor 10. We did, nombor 11 ya, nombor 11. Blank is helping his father in the workshop. Kali ini kita nak cuba tengok apa yang sesuai untuk, apa kata nama yang sesuai untuk letak dekat sini. Dia punya clue dia ialah perkataan his. His ini maksudnya masculine, iaitu lelaki dan seorang. Sebab dia ialah lelaki dan seorang, kita letak he. He is helping his father in the workshop. Okay, nombor 12. Mrs. Tan is not at home. She has gone to blank mother's house. Dia punya noun dia dekat sini ialah Mrs. Tan. Ya, seorang sahaja ya, Mrs. Tan, Puan Tan ya, seorang sahaja. Maka sebab dia ialah seorang sahaja, maka first kali she ini ialah pronoun, dan kemudian apabila kita nak kata milik dia, kita gunakan perkataan her ya. Her mother's house. Ya, milik rumah milik ibu dia ya, rumah ibu dia. Jadi
Puan Tan tiada di rumah. Dia sudah pergi ke rumah ibu dia. Okey. Nombor 13. Those bags belong to my cousins. Blank bought them yesterday. Bag-bag itu miliknya sepupu-sepupu saya. Mereka membeli bag-bag itu semalam. Alright. Dia punya noun dia dekat sini boleh ada dua. Bags dan cousins. Bags dan cousins. Jadi kita kena pilihlah yang mana sesuai. Sebab perkataan selepas itu ialah bought, iaitu membeli. Takkanlah kita nak kata bag itu membeli sepupu saya. Tak ya, kita kata sepupu-sepupu saya yang membeli bag-bag itu. Jadi dekat sini dia punya noun dia ialah cousins. Dan sama macam tadi, ada S di belakang dia, maka ini ialah plural noun. Sebab ini ialah plural noun, jawapannya ialah they. Mereka. They. They bought them yesterday. Mereka beli bag-bag ini semalam. Badrul and I went to Ipoh last night. Blank went there by bus. Aira, Amani. Nak jawab. Oh, nak jawab? Okay. First kali, mana noun dia? Mana noun yang nak diganti itu? Badrul and I. Okay, dia punya noun dia ialah Badrul and I. Very good. And then, what is the pronoun? We. We. Kenapa we? Sebab ada dua orang je. Okay. They pun untuk dua orang juga. Kenapa we? Kenapa bukan they? Any ideas? Tahu. Tak tahu? Okay. Jawapannya betul, we. Tetapi jawapannya ialah we sebab ada I kat situ. Ada saya. Ya, kalau dia plural tetapi first person, ya, itulah yang kita cakap tadi tu kan. First person, second person dan third person. First person bermaksud dia termasuk dengan pencakap tu lah, ya kan? Badrul and I, Badrul dan saya. Saya tu pencakap tu lah kan? Badrul dan saya. Maka kalau first person plural, kita gunakan we. Plural maksudnya lebih dari satu lah kan. Badrul satu, I satu, maksudnya dua. Ini ialah plural noun. Dan sebab ada I, kita gunakan we. Ya, harap boleh faham. Okay, very very good. Dan nombor 15. Alright. Okay. Ini ialah soalan, did all of blank enjoy yourselves? Rahim asked the children. Okay, jadi Rahim bertanya kepada anak-anak itu, kamu semua telah seronok ke kan? Dia tanya, dah seronok ke? And did you enjoy yourself? Dan jadi dekat sini, walaupun children ialah plural, lebih dari satu kan? Kalau satu, child. Kalau lebih dari satu, children. Tetapi second person sama sahaja. Singular dengan plural, dua-dua gunakan you, ya. Sebab ini ialah soalan yang bertanyakan, ini ialah soalan, maka jawapannya ialah you dekat sini, ya. Did all of you enjoy yourselves? Ini ialah soalannya Rahim tanya kepada anak-anak itu, ya. Jawapannya ialah you. Walaupun dia ialah plural dekat sini. Alright. Kemudian yang seterusnya, okay, betul. Alright. Jom kita sambung sedikit lagi. Exercise number 3, underline the correct answer. Okay, ini cikgu buat cepat-cepat, ya.
Okay. My mother sends, dia punya arahan dia kata underline the correct answer. Okay. My mother sends me to school every morning. Ya, jawapan dia ialah me. Bermaksud saya lah ya. Ibu saya menghantar saya ke sekolah setiap pagi. Mine ini bermaksud saya punya. Maka jawapannya salah lah. Janet played with her just now. Janet played with her just now. Hers ini bermaksud dia punya. Hers ini bermaksud dia punya. I polished my bicycle this morning. Yeah. Our class is the cleanest. Our. Kami punya. Milik kami. Bukannya yours. Yours ini bermaksud milik kamu. Our class is the cleanest. Bukan yours, ya. I found this umbrella. I think this belongs to you. It belongs to you. Their ini bermaksud mereka punya. Sedangkan belong itu dah bermaksud milik. Jadi tak perlu ada milik itu tak perlu ulang. Nombor 6. Okay, soalan dia, jawapan dia sama ada he ataupun she. Ada tak yang nak cuba jawab soalan nombor 6? He. Kenapa he? Angkat tangan dulu, Aminah. Angkat tangan dulu. Nak jawab tak? Angkat tangan dulu. Ada tak yang lain nak cuba jawab? Angkat tangan. Wan Ahmad Hazim. He. Okay, kenapa he? Sebab ada his. Sebab his. Betul. Jawapan dia ialah he sebab ada his. Ya Allah, apa jadi tu? He. Sebab ada his dekat sini. Alright. Number 7. Muthu is not at home. He had gone to his father's house. His. Sebab Muthu ini ialah nama seorang lelaki. Alright. Okay. Okay. Nombor 8. My sister and blank. Okay, kalau kamu tengok jawapan dia, kedua-duanya sama. Me dengan I. My sister and me bermaksud saya dan kakak ataupun adik perempuan saya. Kalau my sister and I pun sama juga. Saya dan adik perempuan, kakak ataupun adik perempuan saya. Tetapi mana yang betul? Me atau I? Wan Ahmad Hazim. I. Okay, my sister and I. Kenapa? Tak tahu. Okay, alright. Jadi jawapan dia ialah my sister and I. Jawapan dia ialah my sister and I. Kenapa jawapan dia ialah my sister and I? Sebab noun ini, noun yang ini kan, my sister and I, noun ini
ialah dia punya subjek. Maksudnya pelaku kepada dia punya verb. Kita uh, verb itu bermaksud kata kerja, kata kerja. Dan dekat dalam ayat ini kata kerja dia ialah like, iaitu suka, kan, suka, kata kerja dia ialah suka. Maka siapa yang suka? Siapa yang suka? Saya dan kakak saya. Maka sebab saya dan kakak saya itu ialah dia punya pelaku, iaitu orang yang membuat kata kerja itu, maka dia gunakan my sister and I. Dia ada lagi satu, di mana kalau yang ini ialah dia punya objek, maka jawapan dia ialah my sister and me. Yang itu subjek dengan objek lah. Yang itu tajuk yang lain. Okey. Ada masalah tak dengan nombor 8? Tak ada. Tak ada. Apa dia, Zafri? Cikgu kena garis bukan tulis. Ya, betul Zafri. Very good. Sepatutnya cikgu garis dan bukan tulis. Very good. Macam mana kamu buat dua kecil itu? Cikgu pun tak tahu macam mana nak buat benda tu. Okay. Ya. Right. Yang ini kita akan sentuh nantilah, ya, beza antara my sister and me dengan my sister and I. Dia ada cara dia untuk gunakan benda tu. Okay, nombor 9. Did you tell them to bring some food? Did you tell them? Nombor 10. We visited relatives in Batu Pahat. Beza dia sama jugalah. Beza antara subjek dengan objek, ya. It. Okay. Please give it. Please give it some dog food. Okay, very good. Okay, nombor 12. This ataupun the. This. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ya, Aminah. This. Ada I ke ada E? Ada F. Hah? Ada T, I. Ada I. Kenapa ada I? Kenapa this? Bukannya these? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Muhammad Mikael. This. Cikgu tak tahulah kamu sebut yang mana satu, this ke these? Yang itu. Okay, these. Kenapa these? Sebab ada S dekat belakang animal tu. Jadi, dia ialah Plural. plural. Okay, very good. Kalau kamu tengok, belakang huruf animal ialah ada S, ya, animals. Bermaksud noun ini plural. Maka sebab noun dia plural, kita gunakan these, ya. Okay. Next, do not go near them. Do not go near them. Okay. Next ialah he is an architect. Bukan him, he. He is an architect. And then I saw him at the market next week. Alright. Sebelum kita sambung, cikgu nak tengok sekejap tajuk-tajuk ni. Sekejap ya.
Ya, Aira. Sorry cikgu terfikir. Okey, kejap Sekejap saja. Hmm, subjek verb. Tak ada. Okey. Sebab dekat dalam nota ini tak ada tentang subjek dengan objek, maka cikgu nak sentuh sikit lah tentang uh, cikgu nak sentuh sedikit tentang subjek, sentence subjek dengan objek, ya. Alright. Pertama sekali dengar dulu cikgu terangkan, nanti kamu boleh salin lah. Hmm, Sekejap ya, cikgu nak tulis ni sekejap. Okey. Okey, tengok yang cikgu baru tulis ni ya. Okey, cikgu nak sentuh sedikit tentang subject and object of a sentence ya. Subject and object of a sentence ya. Jadi dekat dalam ayat ada subjek dan ada objek. Ya, ada subjek dan ada objek. Macam yang kita tengok tadi, dia penggunaan perkataan dia berbeza bergantung sama ada noun itu ialah subjek ataupun objek. Contohnya, kalau dekat dalam ayat my family and I went to the store. My family and I went to the store. Saya dan keluarga saya pergi ke kedai. Contohnya lah. Dia sama ada dia ialah subjek ataupun objek bergantung kepada dia punya verb, iaitu dia punya kata kerja. Dekat dalam ayat my family and I went to the store, dia punya kata kerja dia ialah went. Ya, pergi. Itu ialah dia punya kata kerja. Maka kalau kata nama itu melakukan kata kerja itu, maka mereka ialah subjek. Ya, harap boleh faham ya. Contohnya dekat ayat ini kan, my family and I went. Saya dan keluarga saya, itu dia punya kata nama dia. Went, pergi. Itu dia punya kata kerja dia. Maka my family and I ialah dia punya subjek. Maka kalau dia ialah subjek,
kita gunakan my family and I. Kemudian, the object of a sentence. Hmm, okay. Kemudian, the object of a sentence is the nouns who is the target of a verb. Kalau tadi, subjek ialah siapa yang melakukan kata kerja, objek ialah target kepada kata kerja ataupun kata kerja itu dilakukan kepada siapa. Ya. Jadi dekat dalam contoh ayat, my mother gave my sister and me some apples. Ya, ibu saya memberi saya dan kakak saya beberapa biji apple. Jadi dia punya kata kerja ialah gave, iaitu memberi. Dan dia punya objek iaitu memberi kepada siapa? Memberi kepada saya dan kakak saya. Jadi kalau kamu tengok, kedua-dua ayat ini menggunakan my blank and I ataupun me, ya kan? Saya dan siapa? Saya dan kakak saya dan keluarga saya. Tetapi dia punya beza dia ialah sebab dia adalah subjek ataupun objek. Ya, sama ada dia ialah subjek ataupun objek. Jadi cikgu nak minta kamu salin sekejap benda ini dekat dalam nota kamu. Salin dekat bawah tu. Ya, kat tempat kosong tu ada sedikit tu kan. Tolong salin sekejap benda ni. Ini ialah nota tambahan yang tak ada dekat dalam nota yang cikgu bagi kepada kamu. Ya, tolong salin sekejap ya. Cikgu bagi 3 minit untuk salin. Ni cikgu besarkan sedikit. Okay, sekejap ya. Cikgu petang balik sekejap lagi.
Okey, harapnya dah siap ya. Cikgu akan teruskan. Kita ada sedikit lagi. Okey. Oh, belum siap lagi. Kalau masih ada yang belum siap, tolong angkat tangan sekejap. Yang belum siap. Okey, tak apa, tak apa. Nanti dah siap nanti kamu kamu turun tangan ya. Okey, berhenti salin sekejap. Cikgu nak tambah sedikit. Ya, berhenti salin sekejap. Cikgu nak tambah sikit lagi lah. Okey, berhenti sekali sekejap. Cikgu nak terangkan yang ini. Ya, boleh turunkan tangan. Alright. Bahagian ketiga yang cikgu tulis ni, certain words and pronouns change depending on them being the subject or object of a sentence. Ya, beberapa perkataan ya dia berubah bergantung kepada sama ada dia ialah subjek ataupun objek di dalam ayat itu. Contohnya, katalah dalam bahasa Melayu, cikgu kata dia menendang bola kepada dia. Nampak tak? Cikgu gunakan perkataan dia itu dua kali. Sebab sedangkan kedua-dua itu mestilah orang yang lain kan. Takkanlah dia tendang bola kepada dia sendiri kan. Jadi, kalau dalam bahasa Inggeris, ayat dia menjadi he kicked the ball to him. Noun dia ialah sama ya. Kedua-dua noun ialah singular, seorang sahaja, third person male, ya, lelaki kan. Mestilah he kan. He mestilah lelaki. Tetapi kalau dia ialah subjek, kita gunakan he. Kalau dia ialah objek, kita gunakan him.
Itulah beza antara he dengan him. Iaitu he kalau dia subjek, him kalau dia objek. Ya. Itu ialah contoh macam mana perkataan itu berubah sama ada dia subjek ataupun dia objek. Okey, boleh Salin teruskan. Siapa yang belum siap, tolong angkat tangan ya. Sebenarnya benda ni kamu dah belajar sebelum darjah 4 dah pun. Tetapi biasalah ya. Sebab kita tak selalu guna, kita lupa. Cikgu pun kadang-kadang keliru juga subjek dengan objek ni. Ya. Kalau kamu dah siap, boleh turunkan tangan. Tapi sebenarnya kelas kita dekat nak habis dah pun. Kalau dah siap, turunkan tangan ya.
Okey. Jadi sebenarnya kelas malam ini sampai sini sahaja. Uh, Cikgu akan tangkap gambar nota ni dan cikgu akan hantar ke dalam grup tu lah. Bagi yang belum siap tu nanti kamu boleh salin dekat dalam nota yang cikgu akan hantar dekat dalam grup WhatsApp tu nanti, insya-Allah. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan tak? Tak ada. Ada. Tak ada. Harapnya tak adalah kalau... Okey, kalau tiada soalan ya, kelas kita malam ini sampai di sini sahaja, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Dan okeylah ya, harapnya pelajar dah hujung tahun ni pun ya masih lagi ingin masuk kelas ya, masih lagi ingin belajar ya. Okey. Alright. Ya, harapnya tak ada masalah lah. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu dekat dalam grup tu. Ya, kalau ada minta something ke ya, boleh lah. Alright. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh, cikgu. Alright. Baik, cikgu. Okay. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Bye-bye. Alright. Ya, untuk pelajar yang masih belum siap, cikgu akan hantar nota ni dekat dalam grup tu nanti dan kita akan, dan kamu boleh sambung salin dekat situ lah ya, insya-Allah.